Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan berkongsi tentang strategi lari jalan lari. Jadi strategi ini diperkenalkan oleh Galloway, di mana ia mengatakan bahawa anda boleh berlari pada waktu tertentu dan berjalan pada waktu tertentu dan kemudian berlari semula. Jadi itulah strategi lari jalan lari. Jadi lari jalan lari ni formulanya, katalah anda ingin memasuki maraton dan target anda ialah 3 jam setengah. Anda boleh berlari selama 4 minit, kemudian anda berjalan 30 saat dan kemudian anda berlari semula 4 minit. Jadi setiap 4 minit larian anda berjalan 30 saat dan kemudian berlari semula. Kelebihan strategi ini ialah di mana dalam 30 saat itu anda dapat merendahkan heart rate anda, degupan jantung anda. Jadi sebelum ni kita pernah dengar formula MAF, di mana 180 tolak dengan umur anda. Jadi anda maintain heart rate anda pada heart rate yang rendah. Dan lama kelamaan bila anda berlatih, heart rate ini akan lebih stabil dan lebih padu. Jadi satu lagi strategi, iaitu strategi ini, iaitu anda berlari, jalan berlari, di mana dalam anda berjalan tu anda dapat rendahkan degupan jantung anda. Jadi itu formula pertama, iaitu setiap 4 minit anda berjalan 30 saat. Satu lagi cara ialah anda berlari 2 minit dan berjalan 15 saat. Okey, kita teruskan larian. Okey, jadi macam mana pula kalau bukanlah target anda ataupun aim anda untuk habiskan maraton dalam 3 jam setengah. Mungkin anda newbies, first time, jadi takkan terus nak 3 jam setengah maraton kan. Okey, jadi kalau macam saya ni, cyclist nak masuk maraton ataupun larian, di mana kita target dalam 5 jam hingga 6 jam. Jadi 5 hingga 6 jam ni, formulanya ialah di mana anda dapat berlari ataupun anda dapat berlari 15 saat berlari dan 15 saat anda berjalan pun boleh. Okey, sampai habis. Jadi anda boleh capai 5 hingga 6 jam. 15 saat berlari, 15 saat berjalan. Boleh kan? Sangat mudah sekali. Jadi heart rate anda akan insya-Allah rendah dan anda boleh berlari dengan selamat dan anda boleh selalu tengok jam anda. Okey, pastikan jam anda menunjukkan heart rate yang tidaklah ketara, tiba-tiba melonjak naik. Macam mana anda nak tahu heart rate anda ketara atau tidak? Jadi semestinya anda kena berlarilah dan berlatih dengan banyak sekali kan. Sebab bila anda berlatih tu anda tahu apakah maksimum heart rate anda. Dan anda tahu macam saya, kalau 180 tu dah kira tinggi, saya akan cuba rendahkan. Jadi saya nak maintain sekitar 130, 140 BPM saja. Saya tak nak heart rate saya melonjak tinggi. Jadi kalau macam dengan lari jalan lari ni, ia sebenarnya dapat membantu heart rate anda rendah sedikit. Mungkin tidak serendah formula MAF, tapi sekurang-kurangnya heart rate anda pergi ke zon 2 atau zon 3 dan anda maintain saja. Jadi kalau yang terakhir tu anda nak pecut ke zon keempat, masih boleh. Okey, berbanding sepanjang masa anda belasah pada zon 4. Jadi itu berbahaya sikit lah kalau anda sekali-sekala saja berlari kan. Jadi itu formula dia, mudah saja. Ingat, jika anda target maraton yang laju 3 jam setengah, jadi anda boleh berlari 4 minit dan 30 saat jalan.
Dan jika anda target satu lagi formula di mana anda boleh berlari 2 minit dan berjalan 15 saat, 5 hingga 6 jam untuk habis maraton. Anda boleh berlari 15 saat, berjalan 15 saat dan berlari semula 15 saat. Okey, mudah kan formula ni? Okey, kita teruskan larian. Jadi apakah kelebihan strategi lari jalan lari ni? Pertama ialah semasa anda berjalan, semestinya bila anda berlari ni, heart rate anda akan tinggi, dan bila anda berjalan itulah masa anda yang dipanggil recovery. Dan ini akan merendahkan sedikit degupan jantung anda dan merehatkan sedikit otot anda, tapi tidak terlalu lama. Seperti yang saya katakan, dalam 30 saat, 15 saat kan. Jadi ia tidak lama supaya otot ni tidaklah terus berehat, tapi ia hanya berehat sebentar, recovery, dan kemudian otot akan bekerja keras semula. Jadi lari jalan lari ni memang untuk recovery yang bagus, formula yang bagus. Jadi kombinasi berlari dan berjalan. Dan semestinya ada masalah yang sering dihadapi, iaitu masalah cramp, di mana jadi otot ni diberikan sedikit rehat. Jadi ada juga yang menggunakan formula yang biasa, hampir sama, iaitu di mana mereka mengira tiang. Jadi kalau anda berlari tu di kawasan yang ada tiang lampu, jadi anda boleh tengok bila anda berlari sampai ke tiang, anda berehat sebelum anda sampai ke tiang yang seterusnya. Itu pun boleh kan. Jadi anda tak perlulah melihat jam sepanjang masa. Kalau anda kena tengok jam 4 minit, lepas tu 30 saat, ataupun 2 minit 15 saat, ataupun 15 saat berlari, 15 saat berjalan, lagi anda kena tengok banyak kali jam anda. Jadi anda pun boleh mengira tiang. Jadi anda tengok tiang, anda berlari ke arah tiang. Bila anda nampak tiang, anda berlari ke arah tiang, kemudian anda berjalan mungkin dalam 10 langkah, 15 langkah, kemudian anda berlari semula tiang seterusnya sampai ke tiang, anda berjalan semula dalam 10-15 langkah. Itu pun boleh. Untuk mengira tiang ni pun mudah. Jadi anda tidak perlu melihat jam anda sepanjang masa. Kelebihan untuk lari jalan lari ni iaitu untuk recovery, kemudian merehatkan otot anda. Dan ketiga ialah di mana anda kawal pernafasan anda. Jadi pernafasan semasa anda berjalan ni, anda tarik nafas panjang, kemudian hembus, tarik nafas panjang, anda tarik hingga ke perut, hembus, dan ini akan merendahkan degupan jantung anda. Okey, anda cuba. Okey, bila anda tarik nafas anda dalam-dalam sehingga ke perut, dan ini akan merendahkan degupan jantung anda. Jadi anda boleh teruskan lagi untuk berlari. Alright. Okey, mari kita teruskan lagi larian kita. Sekarang kita baru 2 km saja. Okey, kita teruskan lagi. Dan yang keempat ya, faedah keempat lari jalan lari ni adalah ia adalah selamat. Ia adalah lebih selamat berbanding jika anda terus saja berlari dan kadang-kadang anda terleka tentang degupan jantung anda. Jadi itu berbahaya. Jadi lari jalan lari ni, sewaktu anda berjalan, anda boleh cek kadar degupan jantung anda dan anda macam berehat sekejap. Ia adalah lebih selamat. Dan faedah yang kelima adalah di mana anda dapat enjoy. Okay, itu yang penting sekali. Bila kita berlari ni, takkan sepanjang perjalanan kita nak sakit saja kan. Jadi kita boleh gunakan masa berjalan ni untuk menegur peserta-peserta lain ataupun orang yang meminati sukan ni. Kita dapat bertegur sapa, kita dapat enjoy ataupun menikmati keindahan. Jadi masa berjalan ni lah anda dapat berhenti sekejap dan anda dapat enjoy pemandangan di sekeliling anda. Kecuali anda nak kejar podium lah, itu lain lah ceritanya. Tapi macam saya berlari as a finisher,
I want to be part of this event. Kita nak sertai dan dengan semangat kesukanan, itulah motif saya ataupun tujuan saya. Jadi saya tak perlulah sepanjang masa menderita saja kan. Jadi saya nak enjoy pemandangan, saya nak mengeratkan silaturahim dengan peserta lain. Itulah antara 5 kelebihan lari jalan lari ni. Jadi apa pendapat anda? Adakah anda rasa sesuai lari jalan lari ni? Pernahkah anda mencubanya? Jadi jumpa saya di Orchid Run pada 19 Ogos ini. Jadi jumpa anda di Orchid Run pada 19 Ogos ini, di mana saya akan berlari sejauh 12 km. Dan tolong like, share, komen dan subscribe. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.